بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha annahu kana 'azaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، أو كما قال. حديث صحيح رواية البخاري. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatuna Aisyah, dia telah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit ta'un. Dalam bahasa Arab, bila sebut ta'un, makna dia bukan ta'un yang kita tu faham. Ta'un ialah satu penyakit yang berbentuk wabak. Kalau denggi pun ta'un juga, ta'un pun ta'un juga. Kira penyakit yang menjadi wabak. Bila kena, bukan seorang kena, bukan 5 orang kena, bahkan beberapa orang dalam satu kawasan pakat kena belaka. Maka penyakit yang berbentuk wabak ni dipanggil ta'un. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, tentang penyakit yang menjadi wabak ni. Fa akhbaraha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terang. Nabi kata, annahu kana azaban yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Nabi kata penyakit wabak ni ialah penyakit yang menjadi azab ke atas mana-mana orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang kata penyakit wabak ni. Orang putih kata epidemik. Dia dah jadi satu penyakit yang merebak, ramai orang kena, dia dah jadi satu epidemik. Bila mai wabak yang macam-macam ni, denggi misalnya, kan, lah ni musim denggi. Bukan di Kuala Lumpur saja, bukan di Pulau Pinang saja, bukan di Johor Bahru saja, bahkan dia sampai kampung-kampung. Mati bukan sikit lah. Sehingga kan ada pihak menggesa kerajaan supaya mengisytiharkan denggi ini sudah menjadi satu wabak di Malaysia. Kawan saya kena denggi baru-baru ni. Bila sembang dengan dia 10 hari dia ada di Pantai Mutiara. Bila sembang dengan dia, dia kata betul-betul ialah kena denggi ini mengingatkan dia kepada kisah Namrud yang kena nyamuk kemudian boleh mati. Kita duduk mengaji di masjid, kita duduk dengar cerita kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Besar, matikan Namrud yang zalim tu dengan seekor nyamuk. Dia kata kita bukan tak percaya, dia kata tapi seekor nyamuk boleh mati satu raja yang zalim. Namrud ni kira dahsyat lah nyamuk.
Kita boleh ingat macam tu. Bila kena denggi, baru kita tahu ni kesan daripada nyamuk ni macam mana. Nyamuk ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi jadi kecil aja, tapi nyamuk hak kecil, hak sekali tampak boleh mati ni, boleh menjadi punca kematian manusia. Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai benda-benda macam ni yang kadang-kadang dia menjadi satu wabak dalam masyarakat. Maka dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun, tentang penyakit yang menjadi wabak ni. Nabi jawab ke dia, Nabi kata annahu kana azaban yab'athuhu Allah taala ala man yasha. Nabi kata taun ini ataupun penyakit wabak ni, dia sebenarnya ialah azab yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Azab ni dia akan kena siapa yang Tuhan nak. Tidak bermakna siapa kena penyakit wabak ni dia orang jahat. Tak, bukan maksud macam tu. Tetapi dia adalah sejenis penyakit yang merupakan azab Allah. Kena, siapa kena nasiblah. Tidak bermakna orang yang kena tu jahat. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi Nabi kata kadang-kadang penyakit wabak ni membawa rahmat kepada orang yang beriman. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un fayamkuthu fi baladi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kata Nabi SAW, mana-mana manusia yang ditimpa penyakit wabak ini dan dia tak lari ke mana-mana, dia tetap duduk di tempat yang dia kena wabak itu, sabiran muhtasibah, dalam keadaan sabar dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia yakin kena ke tak kena wabak ni bergantung kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka Allah Subhanahu Wa Taala janji, Nabi kata, kalau ditakdirkan dia mati dengan wabak itu, dia mati syahid. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ini membawa makna, tuan-tuan. Hadis ini membawa makna kalau sekiranya kita ditakdirkan duduk dalam satu kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan wabak, kita tak boleh lari. Islam melarang kita lari daripada kawasan yang sudah pun kena wabak. Kalau kawasan tu kena wabak, kita tak duduk situ, kita tak mau masuk, tak apa. Tapi kalau kita ditakdirkan dah berada dalam kawasan yang sudah diisytiharkan sebagai kawasan yang kena wabak, tak boleh lari. Islam tak bagi lari. Seperti mana yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang sangat kuat mempertahankan Nabi SAW. Yang dia ni diriwayatkan ketika berlaku perang Uhud, dia sentiasa duk ada dengan Nabi. Tak duk depan, duk belakang, tak belakang belah kanan, tak belah kanan belah kiri. Dia duk keliling Nabi aja. Dia ni punya sayang kepada Nabi SAW, dan Nabi cukup sayang ke dia. Sehingga kan apabila Nabi wafat, nama dia disebut-sebut sebagai bakal menggantikan Nabi sebagai khalifah. Tiba-tiba dia orang yang mula-mula mencadangkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar lantik dia jadi gubernur. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab naik jadi khalifah, Sayyidina Umar Al-Khattab amanahkan kepada dia untuk pimpin pasukan tentera untuk pergi berperang. Pasukan tentera yang dia pimpin itu kena ta'un, kena wabak. Umar Al-Khattab punya sayang dekat dia ni, hantar orang pergi nak ambil dia, bawa keluar daripada kawasan wabak tu. Dia tak mau keluar.
Dia kata Nabi SAW dah pesan, kalau sekiranya kamu ditakdirkan duduk dalam kawasan yang dah kena wabak, jangan lari daripada kawasan itu. Dia tak mau lari walaupun Sayyidina Umar panggil dia balik. Akhirnya dia mati kerana wabak itu di tempat yang diserang wabak itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi dia stick, dia berpegang dengan apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Maka dalam hadis yang kita baca pada malam ini, lagi sekali Nabi SAW kata, barang siapa yang sudah ditakdirkan Allah berada dalam kawasan yang sudah diisytiharkan sebagai kawasan wabak, maka jangan sekali-kali dia lari. Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasibah, maka hendaklah dia duduk menetap terus di situ dalam keadaan sabar dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin bahawa kena tak kena wabak ni bergantung kepada takdir Allah. Kalau Allah kata tak kena, keliling rumah kena pun dia tak akan kena. Tapi kalau ditakdirkan dia kena, dia lari pun daripada kawasan tu dia tetap kena. Maka kalau sekiranya dia serah benda ni kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan dia kena, mati dia, kata Nabi SAW, dia mendapat ajri syahid, pahala seperti orang mati syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesabaran dia untuk menanggung musibah yang menimpa dia diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah azza wa jalla qala, idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awwadtuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainaihi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, Tuhan kata, iza btalaitu 'abdi bihabibatayhi, apabila aku uji satu orang hamba aku dengan sakit dua mata dia. Maksudnya mata dia jadi buta. Allah Subhanahu wa taala kata, apabila aku uji hamba aku sakit mata sampai buta dua-dua belah mata dia, fasabara, dia sabar. Tuhan takdirkan dia sakit ni sampai membawa kepada buta dua-dua belah mata, dia sabar. Awwadtuhu minhumal jannah, Allah kata akhirat esok aku ganti kepada dia, atas kesabaran dia hilang dua biji mata ni, aku ganti kepada dia al-jannah, aku bagi syurga dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW banyak memberi pesan kepada kita di dalam berbagai-bagai hadis yang menceritakan tentang sabar tahan apa yang kena, dijanjikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakkuha illa kaffara Allahu biha min khatayahu, atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, satu orang Islam yang ditimpa musibah, sama ada musibah itu dalam bentuk nasab, penat, Allah takdirkan dia ditimpa satu musibah, penat ni, dia ditakdirkan Allah jadi orang susah. Orang susah ni kerja ni daripada cerah pagi sampai malam pula, buat kerja tak berhenti-henti, penat.
Penat kerja ni adalah ujian Allah. Allah uji dia. Kita tengok ada orang tengok kerja tak terang mana, dapat gaji besar. Ada orang kerja ni daripada cerah-cerah pagi tu sampai ke malam buat kerja, gaji kecil. Maka orang yang macam ni, dia ditimpa musibah, dia ditimpa satu ujian. Ujian dalam bentuk penat. Kerja penat, hasilnya tak seberapa. Dan mana-mana orang Islam yang diuji dengan wasab. Wasab, sakit. Allah bagi sakit. Start dengan sakit buah pinggang, dia merawit habis. Tuan-tuan, penyakit ni kalau dia main satu, dia rawit pergi cukup banyak. Start dengan kencing manis, dia sangkut buah pinggang. Daripada buah pinggang, dia sangkut main macam-macam, muka bengkak, kaki bengkak dan sebagainya. Sebab buah pinggang dah tak berfungsi nak tapih urin dia jadi satu macam. Dia merawit pergi sampai kena darah tinggi, sampai kena sakit jantung, sampai kena macam-macam. Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia dengan wasab, dengan sakit. Wala hammin. Dan mana-mana orang Islam yang Allah uji dia dalam bentuk hammin, dalam bentuk sedih. Macam-macam kesedihan mereka dia. Baru sebulan kehilangan anak, kehilangan suami pula. Baru sebulan kehilangan isteri, kehilangan anak pula. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia dengan hammin, dengan ujian kesedihan. Wala hazanin. Hazan ni sama macam hammin, makna dia duka cita. Allah uji dia dalam bentuk duka cita. Bukan sedih-sedih kerana kehilangan ni dah, duka cita. Duka cita dia tak diuji dalam bentuk kematian orang tua orang ni, tak diuji dalam bentuk kehilangan orang yang dikasihi dan disayangi, tapi Allah uji dia dalam bentuk duka cita. Berasa sedih gitu, berasa buat kerja sungguh-sungguh dah, balik lewat-lewat dah, tapi SSB tak dapat juga menegak melintang. Duka cita. Dia tak ada hilang apa-apa, tapi dia tak dapat apa-apa. Itu beza. Kalau hilang apa-apa, dia sedih. Ni dia tak dapat, dia duka cita. Allah uji dia dalam bentuk hazan, dalam bentuk duka cita. Wala adha. Dan dia ni juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk disakiti oleh orang. Bukan sakit penyakit dah, sakit orang buat bagi sakit hati. Macam-macam orang buat ke dia bagi sakit hati. Orang cari gaduh dengan dia, orang fitnah dia, orang buat cerita tak betul tentang dia. Maka dia diuji dengan azab, dengan benda-benda yang menyakitkan. Wala ghammin. Dan diuji dengan kenestapaan. Ghammin ni lagi teruk daripada hammin tadi. Hak tadi ni sedih, duka cita. Yang ni dia jadi nestapa. Dia jadi hidup dia murung, bermuram durja, hidup tak ada ceria. Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia dengan benda-benda yang macam ni. Bahkan Nabi kata hatta syauka yushakkuha. Bahkan kalau sekiranya orang Islam diuji dengan terpijak duri sekalipun, terpijak duri, ujian. Keluar pergi nak kerat apa nama mayang pokok pisang ke apa ke laman rumah tu, perang, pijak duri, pijak kawat ke, pijak paku karat ke apa ke. Allah uji dalam bentuk terpijak duri sekalipun. Illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kalau dia Islam, kalau dia beriman dengan Allah, semua hak disebutkan tadi boleh menyebabkan Allah mengkifaratkan kesalahan-kesalahan dia. Dengan syarat dia sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia dengan kerja yang cukup memenatkan, kerja cukup penat, dia sabar. Dapat upah gaji sebulan 400 pun sabar. Anak 6 orang gaji 400, sabar. Kesabaran itu merupakan kifarat terhadap kesalahan-kesalahan dia. Allah uji dia dalam bentuk sakit yang berbagai-bagai pun sabar. Kesabaran itu mengkifaratkan dosa-dosa dia. Dan semua benda yang kita sebut tadi, kalau sekiranya kita terima dengan redha, dia boleh menghapuskan dosa-dosa yang kita buat sebelum daripada ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak sabar bukan mudah. Tapi orang yang boleh sabar adalah orang yang cukup kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita kesabaran yang tinggi.
untuk kita nak meneruskan hidup di atas muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 151. Muka surat 151. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Taubah Madaniyah. Suratul Taubah Madaniyah, muka surat 151. Tersambung, dia kata, dan turun pada segala orang munafikin yang ketinggalan mereka itu daripada perang Tabuk. Ayat ni turun khusus kepada sahabat-sahabat Nabi yang sebenarnya mereka ni munafik. Depan-depan Nabi tunjuk kata sahabat Nabi, tapi sebenarnya dalam hati, dalam perut cukup benci kepada Nabi dan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah buat turun ayat ni dengan tujuan yang khusus nak cerita pasal munafik yang jahat. Firman Allah pada ayat 42 surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka. Jika ada mata benda yang mudah dapat dan perjalanan yang pendek, nescaya ikut mereka itu akan dikau. Yang ni jika engkau seru pada ambil harta dunia yang mudah dapat dan juga seru untuk pergi ke tempat yang dekat, segala munafik itu akan ikut engkau. Ini pahala akhirat lagi jauh, maka sebab itu ia apa tiada pergi. Itu ayat lama lah. Dia nak cerita dekat kita orang munafik bila jadi perang Tabuk. Tuan-tuan, kita dah sebut banyak kali, perang Tabuk ditakdirkan Allah berlaku ketika negara dalam keadaan inflasi. Musim tu pula musim kemarau. Perang Tabuk ni berlaku ketika negara sedang inflasi. Inflasi maksudnya barang ada sikit maka harga mahal. Barang ada sikit, supply korang, maka demand tinggi. Barang ada sikit, siapa boleh bayar mahal, dia saja boleh dapat barang tu. Ini keadaan semasa berlaku perang Tabuk. Maka nak pergi perang, nak kena beli kelengkapan perang, nak beli anak panah. Sebilah anak panah pun harga dah jadi mahal. Bermakna tentera Islam nak turun perang Tabuk kena belanja besar. Perang Tabuk berlaku dalam keadaan inflasi. Itu satu. Yang kedua pula, perang Tabuk ditakdirkan Allah jadi waktu kemarau, waktu panas terik. Yang ketiga pula, perang Tabuk ni satu tempat yang jauh. Daripada Mekah nak pi dengan daripada Madinah nak pi, sama jauh. Satu tempat yang jauh. Memandangkan musim tu musim kemarau, memandangkan tempat hak nak pi tu tempat jauh, memandangkan orang hak nak pi nak kena buat keluar duit pula lagi, bukan nak dapat duit, maka orang-orang munafik tak mau pi. Ini latar belakang kepada peristiwa perang Tabuk. Mereka tak mau pi. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun ayat kepada Nabi Muhammad nak cerita tembelang orang-orang munafik ni. Lau kana 'aradan qariba. Puak-puak munafik ni kalau sekiranya kamu nak ajak mereka pi ke tempat yang boleh mendapat aradan, boleh dapat harta benda, mereka tentu pi. Ni kamu nak ajak mereka pi perang. Perang ni bukan nak dapat harta, perang ni nak dapat pahala. Pahala lambat lagi. Oleh kerana pahala ni satu benda yang lambat lagi baru nak dapat, munafik tak mau. Munafik dia mau benda segera. Dia mau pi tu boleh duit. Dia mau pi tu boleh harta. Dia mau pi tu boleh kebendaan. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dekat Nabi yang kata munafik ni, lau kana 'aradan qariba. Kalau sekiranya kamu ajak mereka pi ke satu tempat yang menjanjikan harta yang banyak, mereka tentu pi. Wa safaran qasida. Kalau kamu ajak mereka pi ni tempat yang dekat saja, pi sat aja boleh sampai, mereka boleh pi. Lattaba'uka, tentu mereka akan ikut kamu. Allah kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pahala akhirat. Dia kata ni yang kamu habaq kat mereka ni, siapa ikut pergi perang dapat pahala. Bila? Pahala ni bila nak dapat?
Benda tak nampak, pahala tu pun sendiri tak nampak. Lepas tu pula abang kata nak dapat esok ni, akhirat esok ni baru nak dapat. Lambat. Maka munafik tidak tertarik dengan tawaran yang seperti ini. Maka mereka cari excuse, cari alasan untuk tidak pergi dalam perang Tabuk. Firman Allah, walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Dan tetapi ini jauh atas mereka itu. Orang munafik melihat pahala ni lambat lagi, benda ni jauh lagi Nabi. Masyaqqah perjalanan, apatah lagi membawa masyaqqah, membawa susah perjalanan. Nak pergi tempat jauh susah. Tentang kita nak turun pergi Kuala Lumpur pun fikir 5 kali. Nak pergi Kuala Lumpur pasal jauh. Kalau ajak pergi Bukit Tajam, lala ni boleh ikut pergi. Pasal apa? Saya pergi Bukit Tajam dekat. Tapi kalau ajak pergi Kuala Lumpur, nanti Sat nak balik tanya orang perempuan dulu. Nanti Sat, dia nanti jawab kata nanti Sat. Pasal apa? Pasal jauh. Jauh ni masyaqqah, jadi susah. Ni ke pula nak ajak pergi ke satu tempat nama Tabuk. Nak pergi pula nak naik unta, nak naik keldek, nak pergi satu tempat jauh. Perjalanan pula nak kena rentah padang pasir. Ni semua tak menarik. Masyaqqah perjalanan, jadi susah perjalanan. Maka sebab itu ia apa ketinggalan. Maka dengan kerana tu puak-puak munafik ni saja duk buat-buat galik, buat-buat sibuk, buat-buat kalut, pakai tapi begitu saja. Firman Allah, wa sayahlifuna billah, dan lagi bersumpah mereka dengan nama Allah apabila kamu sampai balik daripada perang. Yang kata munafik ni jahat semua. Dah tak mau ikut Nabi pergi perang sudah bila Nabi balik bersumpah depan Nabi ni bohong bagi alasan tipu kerana tidak boleh pergi perang. Nabi ajak pergi, duk buat galik, duk buat kaldut apa semua, Nabi tak boleh tunggulah. Ni orang-orang lambat ni Nabi tak boleh tunggu. Nabi pergi. Dah Nabi pergi, mereka seronok lah sebab mereka tak payah pergi perang. Bila Nabi balik, dandan berlakon, pergi jumpa Nabi, buat-buat muka sedih, cerita kata saya dah siap dah hari tu ni. Tengok tuan dah tinggal. Pihak abang kata Nabi tinggal mereka, sedangkan mereka sememangnya nak pergi. Mereka ni wasayahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah apabila Nabi sampai balik daripada perang bahawa mereka sungguh-sungguh nak pergi, tapi tertinggal oleh rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, la wistata'na la kharajna ma'akum. Sumpah depa, dia kata jika kami kuasa keluar, nescaya kami keluar. Depa kata kami ni sebenarnya memang boleh pergi dah. Kami masa tu sihat, kami masa tu kuat, kami masa tu tak ada masalah apa. Kami boleh pergi. Tapi apa kena buat, kami terlewat sikit, kamu dah tinggal kami. Bagi alasan macam tu. Yuhlikuna anfusahum, membinasa mereka itu akan diri mereka dengan sumpah dusta itu. Cari penyakit. Tak ada pasal cari penyakit. Dah bohong tu satu penyakit dah. Tapi bersumpah pula nak abang kata betul, sedangkan dia bohong. Kan? Macam orang lah, dia curi. Curi tu dah jadi satu kesalahan. Tapi bersumpah pula depan orang, demi Allah saya tak curi. Dua kesalahan. Mencuri itu dah salah dah. Salah besar. Curi ni dosa besar. Curi itu dah cukup dah dosa tu. Dah dia sanggup bersumpah, demi Allah saya junjung Quran pun sanggup, saya tak ambil. Disumpah tu membinasakan diri. Ni yang Allah Subhanahu wa taala marah dekat orang munafik. Tak ikut pergi perang Tabuk tu dah satu dosa dah. Sudahlah tak ikut. Bila Nabi habis perang, Nabi balik, pergi bersumpah depan Nabi. Kata mereka sebenarnya memang nak pergi siap barang dah, tapi Nabi tinggal kerana tu tak pergi. Mereka pergi bersumpah dengan nama Allah di depan Nabi itu, menyebabkan kebinasaan akan kena ke mereka. Firman Allah, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dan Allah Ta'ala tahu bahawasanya mereka itu dusta sekalian pada perkataan mereka itu. Dan adalah Nabi telah izin bagi satu jamaah pada ketinggalan dengan ijtihadnya, maka turun kerana mengeji akan dia, yakni mengeji Nabi, didahulukan maaf kerana menetapkan hatinya. Ni pula nak cerita tentang kisah sekumpulan sahabat. Mereka ni cantik sikit. Mereka tak boleh ikut dalam perang Tabuk. Awal-awal pergi habangkan Nabi lah. Awal-awal pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah kami minta izin untuk tidak ikut sama dalam perang Tabuk sebab kami ada masalah. Bagi tahu kan Nabi masalah 1, 2, 3, 4, 5.
Dan kepada kelompok hak mai jumpa minta kebenaran untuk tak ikut perang ni, Nabi kata okeylah, kalau tak boleh pergi tak apa. Nabi kata tak apa, tak boleh pergi tak apa tu Allah marah Nabi. Ini ayat nak ceritanya, nak cerita Allah tegur Nabi. Lain kali alasan apa pun nanti sat dulu. Jangan senang-senang bagi kebenaran untuk tarik diri daripada pergi perang. Sekali kita bagi kebenaran macam tu, ke depan orang lain akan ambil akal benda ni. Dia set itu sebagai presiden case. Lagi sekali bila ada panggilan perang, awal-awal pergi rumah Nabi, bagi alasan panjang-panjang supaya dapat kebenaran untuk tarik. Kan? Macam kita jadi cikgu sekolah lah. Budak mudah-mudah ambil abang. Kita tanya kemarin pasal apa tak main sekolah? Kemarin sakit perut cikgu. Okey terus. Mudah macam tu. Minggu depan 5 orang tak main. Kita tanya ayat pasal apa? 5 sakit perut. Kalau kita kata takkan sampai 5 sakit perut, dia kata minggu lepas dia ni tak main sakit perut tak apa, siapa minggu ni nak marah kami? Nampak? Dia dah set presiden. Dia dah set dah satu benda, tak apa. Dia kata dia ni kalau hang jawab kata sakit perut, okey. Nabi SAW satu orang manusia yang lembut hati. Bila sahabat mai jumpa Nabi bagi alasan untuk tak boleh pergi perang, Nabi kata tak apa. Nabi kata tak apa tu Allah marah dekat Nabi kerana Nabi kata tak apa. Ni ayat yang kita nak baca. Dia kata maka turun kerana mengeji akan Nabi SAW, tapi ayat ni diturunkan, didahulukan maaf kerana menetaskan hatinya. Ayat ni, ayat Allah nak tegur Nabi ni pun Allah tak terus marah Nabi. Allah bagi tahu hak lembut dulu, bagi tahu kata ayat kemaafan dulu, lepas tu baru tegur. Ini psikologi tuan-tuan. Allah nak tegur perbuatan Nabi pun Allah guna benda ni. Tak langsung-langsung marah. Macam itulah kita manusia pun. Kita nak tegur kesilapan, benda-benda tak betul hak berlaku depan kita, tak boleh pipi jorokah piung-piung. Orang tak akan terima cara teguran macam tu. Kita nak tegur satu orang buat salah, kita pipi jorokah macam tu. Siapa nak dengar kita? Walaupun dia tahu dia salah, kita betul, dia tak hormat kita. Dia ada cara nak tegur kesalahan orang. Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh terima cara Nabi memberi maaf kepada orang yang tak mau pergi perang Tabuk. Allah nak tegur Nabi. So tengok macam mana cara ayat Allah nak guna ni. Firman Allah, "Afallahu anka lam azinta lahum." Telah maaf Allah Taala daripada engkau ya Muhammad. Kerana apa engkau izin bagi mereka itu pada ketinggalan itu? Apa kerana tiada engkau tinggal mereka itu dengan tiada izin? Itu dia. Tuhan nak tegur Nabi pasal apa? Senang-senang pergi bagi kebenaran untuk mereka ni tak pergi perang. Tapi Allah mulakan ayat tu, "Afallahu anka." Allah memaafkan kamu wahai Nabi. Ayat cantik tu. Mai abang kata kata hang baca sedap dah kata. Tapi kalau boleh panjang pendek tu bagi elok. Cara tegur. Ambil hang jadi imam baca sedar. Hak tu dulu. Tapi panjang pendek tu kalau boleh perhati sikit nanti pasal apa ada tadi hak patut pendek hang panjang. Jadi dia ni tak terkejut sangat. Berbanding dengan kita pergi kat dia baca macam apa lagu ni orang tak jadi imam dia kata lagu tu. Apa dia nak ikut kita? Ya, tak kena cara. Tak kena cara. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni, Allah Tuhan Rabbul Alamin. Kalau dia tak mau berlembut pun boleh, dia marah terus pun boleh. Kita semua hamba dia. Lagu kita ni bapa, kita ada anak. Kalau kita nak derkah terus anak kita pun kita bapa. Kita ada, kita punya hak untuk marah anak kita ni sebab kita bapa. Kita yang bela dia daripada kecil, kita yang duk bagi duit kat dia belanja hari-hari, kita selama ni duk tumpah kasih sayang kat dia, dia pergi buat satu benda yang mencalakkan hati kita. Kita boleh terus jerkah dia. Kita ada hak untuk terus marah dia. Tapi kalau sekiranya kita tak guna cara tu, terus marah tu kita tak guna, kita pergi cakap elok-elok kat dia. Pergi cakap elok-elok kat dia, kata abang, ayah duk tengok abang ni semayang apa semua bagus dah. Tapi kalau abang boleh semayang awal waktu lagi bagus. Cantik. Puji dulu. Saat lagi baru tegur kesilapan dia. Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur Nabi, Allah kata afallahu anka.
wahai Muhammad, Allah memberi kemaafan pada kamu. Lam azinta lahum, kemudian baru Tuhan tanya, pasal apa engkau izin bagi mereka untuk tak pergi perang? Pasal apa yang kamu bagi izin kepada mereka ni untuk tak pergi perang? Apa kerana tiada engkau tinggal mereka dengan tiada izin? Pasal apa kamu bagi izin untuk mereka tak pergi? Apa salahnya kalau sekiranya kamu mereka main minta izin untuk tak pergi, kamu tak usah kata apa, kamu keluar pergi perang aja, biar dia rasa guilty, dia rasa bersalah. Dia pergi minta izin dekat Nabi untuk tak pergi perang, Nabi tak jawab apa. Nabi sengap aja, Nabi bawa orang-orang nak pergi perang, keluar pergi perang. Dia walaupun tak pergi, dia diselubungi rasa bersalah. Dia kata, aku pergi jumpa Nabi nak minta izin, nak minta uzur, Nabi tak bercakap dengan aku. Dia susah hati. Dia kata, Nabi buat sengap aja dengan aku, sepatah pun Nabi tak kata apa. Nabi marah gamang. Dia susah hati. Berbanding dengan dia mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tak boleh pergi, aku ada masalah. Nabi kata tak apa. Tak apa tu satu lesen dekat dia. Dia rasa okey, lain kali kalau macam ni aku pergi minta awal-awal. Tak boleh pergi sampai bila-bila. Tindakan Nabi itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebut. Firman Allah, hatta yatabbana laka allazina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Sehingga nyata bagi engkau oleh segala mereka yang benar-benar pada uzur, dan engkau ketahui akan segala yang dusta padanya. Tuhan kata, jangan sasa kata minta tu bagi kebenaran. Nanti sat dulu. Tuhan kata, tengok betul-betul sehingga jelas terang nampak dia uzur sungguh. Hak ni baru tak apa tak ni. Dan kamu akan tahu di kalangan hak mai minta izin tu sebahagiannya berdusta. Tidak ada alasan, saja cari alasan untuk tak pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, la yasta'zinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Tiada minta izin akan dikau oleh segala mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat itu pada ketinggalan daripada pergi perang Tabuk, dengan kerana harta mereka itu dan diri mereka itu sendiri. Itu dia. Allah kata, kalau orang tu betul-betul beriman, mereka tak akan cari alasan untuk tak pergi perang. Sebaliknya orang beriman tentu semua sekali akan turun pergi perang. Wallahu alimun bil muttaqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang amat tahu segala orang yang muttaqin. Tuhan kata, Tuhan kenal siapa yang betul-betul bertakwa. Tuhan kenal. Firman Allah, yang takut, maksudnya yang takut akan Allah pada suruh dan tegaknya. Orang yang bertakwa ialah orang yang takut Tuhan, takut sungguh-sungguh. Firman Allah, innama yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanya yang minta izin akan dikau pada tinggal perang Tabuk itu ialah segala mereka yang tidak beriman dengan Allah dan tak beriman dengan hari akhirat. Dan mereka yang syok hati mereka itu pada agama, maka mereka itulah yang tercengang pada dalam syok mereka itu pada agama Islam. Tuhan kata, haduk bagi excuse ni semua orang yang ada masalah, orang yang tak beriman. Lah ni nak pergi perang tak ada lah, nak main mengaji. Hari ni ajak alasan, esok ajak alasan, lusa ajak alasan. Faham? Faham? Kalau dia betul-betul beriman, tak payah siapa ajak, dia ajak kita. Dia nanti telefon kita ni, malam ni macam mana, okey kah, boleh pergi kah? Dia nanti telefon, sah keimanan dia. Tapi kalau kita duk telefon dia hari ni, telefon esok, telefon lusa, telefon tiap-tiap hari duk telefon tanya, sampai dia lemah dengan kita ni, telefon ambil pun tepi. Dia tahu dah ni time ni tak kira telefon ni kawat. Dia ambil telefon tak tepi. Kira nombor yang anda dial sedang digunakan. Hari ni telefon ni Allah ni janji dah orang perempuan nak ajak pergi rumah apa, nak pergi Mekah apa. Dia sekarang padahal tak ada siapa pergi Mekah dah. Sampai kapal haji habis dah, kapal terbang pergi haji habis dah, dia terlupa, dia pergi bagi alasan. Dia kata malam ni nak pergi baca Yasin, dia pergi Mekah. Yasin apa orang pergi Mekah habis dah. Kata esok kapal terbang pun, lapangan terbang pun Saudi dah tutup dah hari ni, nak pergi baca Yasin siapa lagi? Dia punya nak pemorong tak main mengaji. Kalau dulu zaman Nabi dulu ajak pergi perang,
Alasan main ni bukan-bukan punya alasan. Lah ni perang tak ada, ajak pergi mengaji. Dia bagi alasan 1001. Janji, dia tak pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Dan jika berkehendak keluar mereka itu serta engkau, nescaya bersiap mereka itu baginya akan siap perjalanan perang. Orang beriman, kalau sekiranya kamu ajak, tengok-tengok daripada siap dah. Standby dah barang, kamu tak ajak lagi barang daripada standby. Ini orang yang beriman. Tuhan kata, walakin karihallahum bi'asahum. Dan tetapi benci Allah akan keluar mereka itu serta engkau. Takut jadi seperti perang Uhud. Dekat hendak perang, ia yakni munafik lari balik, jadi melemah hati orang-orang yang lain. Itu dia. Kadang-kadang orang munafik ni dia duk bagi alasan tak mau pi, tak mau pi, tak mau pi ni bagus juga. Pasal apa? Pasal kalau dia hati tak mau pi, kita duk gagah-gagah paksa ajak juga, jadi masalah ke kita. Bukti dia apa? Tuhan kata macam yang berlaku dalam perang Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ni munafik. Tapi oleh kerana Nabi ajak semua orang yang mengaku Islam masa tu, jom kita pakat-pakat pi dalam perang Uhud. Perang pertama dalam Islam selepas perang Badar. Perang Badar tu bukan cadang nak perang, kita dah baca dah dulu. Tak cadang nak perang, tiba-tiba jadi perang. Perang hak memang plan cadang daripada awal nak perang ni, yang pertama sekali ialah perang Uhud. Nabi SAW ajak jom semua kita ramai-ramai kena turun dalam perang Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul hati tak pergi. Tapi Nabi ajak, kalau tak pergi nampak sangat. Orang semua pakat duk tengok kita, nampak kita ni lagu mana pula. Nabi ajak tak pergi. Dalam keadaan hati yang cukup berat tu, dalam keadaan terpaksa tu, dalam keadaan supaya orang tak kata apa-apa kat dia, maka gagah pi juga. Gagah pi tu kemudiannya menjadi masalah. Pasal apa? Dekat nak perang dah, dia lari balik. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kuncu-kuncu dia 200-300 orang ni lari balik. Maka bila lari, dia membawa kesan psikologi kepada sahabat lain. Ada tuan-tuan, kita kalau pakat pi ramai-ramai, pi tengok setengah lari, kita rasa guna. Dan berasa lagu nak lari sama, berasa lagu tu. Pasal apa? Pasal lari. Kalau pada awal pi 200 orang saja, tak apa. Tapi kalau mula-mula pi 500, lepas tu 300 lari, kita dah rasa 200 tak kuat. Lari tu menyebabkan kita ni kena kesan psikologi. Allah Subhanahu wa ta'ala kata depa ni semua orang-orang munafik ni lebih baik tak usah pi daripada depa pi dengan tujuan apa, nak tunjuk kata terpaksa pi, kemudian nak lari, yang kemudiannya nak membawa mudarat kepada Islam, baik daripada awal tak usah pi. Firman Allah, fatabbatahum, maka sebab itu mematikan, yakni melemahkan Allah Ta'ala akan keluar mereka itu. Bila lari setengah lagi berasa lemah, tak larat nak perang dah. Firman Allah, waqila qu'udu ma'al qa'idin, dan dikata bagi mereka itu, kepada orang-orang munafik itu, duduklah kamu serta segala orang yang duduk, yakni daripada perempuan, kanak-kanak dan orang-orang yang sakit. Tuhan kata dalam ayat Quran ni, bagi tahu dekat Nabi Muhammad, puak-puak munafik ni tak pi lagi bagus. Duduk sama dengan budak-budak, sama dengan orang perempuan, hampa jadi pondan. Duduk. Hak tak pi tu perempuan dengan budak-budak, menasabah. Orang perempuan, budak-budak dengan orang sakit tak pi, menasabah. Hang yang kuat badan, sendu apa semua ni, hang ni patut pi. Tak mau pi, tak apa. Duduk sama dengan orang-orang yang lemah ni. Duduk sama dengan mereka. Tuhan kata biar pi kat mereka ni. Firman Allah, "Lau kharaju fiikum ma zadukum illa khabala." Jika keluar mereka, yakni munafik serta kamu, nescaya tiada menambah mereka itu akan kamu kekuatan, melainkan bertambah jadi lemah orang mukmin dan jadi semakin dhaif. Yang jadi daripada berpecah-pecah kaum dengan masuk seorang jahat. Itu dia. Kalau dia tak lari pun, dia pi dalam keadaan hati tak mau pi. Bila dia pi, dia buat masalah. Dia pi, dia buat masalah. Dialah orang yang duk injek racun masuk dalam orang-orang bagus-bagus. Kerana seorang yang munafik duduk dalam kumpulan orang beriman yang ramai ni, hak seorang ni dia duk injek bagi jahanam bagi orang lain.
Sehari dia injek seorang, 2 hari 2 orang. Dia jadi mami jarum. Dia kerja duk jarum orang, dia kerja duk cucuk orang. Cucuk ni main ni pun betul-betul karut dia kata. Dia cakap, seorang dengar, termakan juga betul juga lagu dia ni kata. Esok dia pergi cakap kat 2 orang lagi, lusa dia pergi cakap kat 3 orang lagi, tolak dah jadi 10 orang. Ramai, makin ramai duk dengar cakap dia ni. Masing-masing dah termakan. Mula-mula tak mau ikut. Hari kedua, hari ketiga, betul juga apa dia ni kata ni. Betul juga ni nak jahanam kumpulan Islam. Maka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni. Akhirnya dia seorang melemahkan orang Islam tak ramai. Firman Allah, wala awda'u khilalakum, dan sungguh menghantar mereka itu perselisihan antara kamu dengan memindah percakapan jahat setengah kepada setengah. Dia kerja duk sebar ni, cakap benda-benda jahat, benda tak betul ni, duk cakap lepas seorang-seorang, maka akhirnya cakap-cakap dia ni menjadi racun di dalam kumpulan orang baik-baik yang kemudiannya menimbulkan perselisihan di kalangan orang yang tak sepatutnya berselisih. Seorang punya pasal hidup sebang cakap ni, yabghunakumul fitnah, menuntut mereka itu akan kamu bagi jadi fitnah, setengah dengan setengah pelaga orang-orang. Itu dia. Dia tidur bercakap tu saat lagi, dia ni dengan kau ni jadi masalah, dia ni dengan kau ni jadi masalah, rosak habis semua. Wa fikum sama'una lahum, dan pada kamu tu pula banyak mendengar, yakni terima bagi perkataan mereka itu. Apatah lagi dalam masyarakat ni golongan sama'un banyak. Sama'un, tuan-tuan tengok dia kata wa fikum sama'una. Sama'un maksudnya orang yang suka dengar. Rumus dalam masyarakat ni dia cukup suka. Dia pergi pejabat dengar rumus, dia tolong sebar rumus tu. Dia pergi kedai kopi dengar rumus, dia sebarkan rumus tu. Dia baca dalam internet rumus, dia sebarkan benda tu. Orang hak jenis sama'un, hak jenis dengar ni percaya, dengar percaya ni ramai. Dia kata orang hak macam ni akan menyegerakan kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Sampai hari ni, tuan-tuan, sampai hari ni dalam 24 jam kita hidup, banyak benda kita bercakap. Dalam banyak-banyak benda kita bercakap tu, hak betul ni apa dia? Kadang-kadang 90% hak kita cakap tu tak tahu betul tak betul. Tak tahu, cuma orang kata. Dengar mereka kata. Kita dengar orang kata tu dah satu penyakit. Kalau benda tu tak betul, tak bagus. Kita pula tolong kata. Bila kita pula kata, kawan lain pula dengar, kawan tu pula pihak dengar orang kata. Maka akhirnya satu kampung jadi sama'un. Jadi benda hak dia dengar, benda hak dia percaya, benda hak dia sebarkan tu benda tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dalam masyarakat kita terus terang cakap tuan, masyarakat kita orang Melayu ni dengki cukup tinggi. Tak boleh tengok orang bagus, tak boleh tengok orang baik sikit, tak boleh tengok orang maju sikit, tak boleh tengok, kita nak selingkuh. Malam tu sembang dengan jawatankuasa Masjid Ikan Batu, dia bagi contoh cerita, dia pun tertarik juga. Dia kata, ustaz, dia kata orang Melayu kita ni, dia kata macam cerita 3 budak hitam, dia kata. Dia kata macam mana pula yang dia bisa dengar 10 budak hitam, dia ada 3 pula, 3 budak hitam. Saya kata apa dia cerita macam mana? 3 budak hitam jalan tepi pantai, dia kata jumpa botol. buka botol, keluar satu jin daripada botol tu. Dia cerita, ayah kata ni bagus nak cerita juga kan. 3 budak hitam jalan tepi pantai, jumpa satu botol, buka botol, keluar jin dia kong. Jin tu oleh kerana dia dah 17 tahun dah duduk terkurung dalam botol tu, maka hari ni orang main lepas dia keluar, dia tak tahu nak buat macam mana punya terima kasih orang yang bebaskan dia daripada terkurung dalam botol 17 tahun. Dia keluar, dia tanya dekat 3 hitam, ada 3 budak hitam. Dia kata lah ni, dia kata hampa minta apa saja, aku akan perkenankan permintaan hamba. Cerita ni kawal lah kan, tapi cerita pengajaran. Minta apa saja, aku akan perkenankan permintaan hamba. Budak A ni dia kata apa? Saya minta dulu, dia kata bagi saya jadi putih.
Ini cerita kawan tu semalam lah. Bagi saya jadi putih. Jin pun Pram kata putih. Pi kawan B pula. B hang nak minta abah. Dia tengok kawan ni dah putih. Saya minta lebih putih pada dia ni. Nampak perangai tu? Perangai tu. Saya mau lebih putih daripada dia ni. Jin pun kata okey. So macam yang buat lebih putih daripada kawan tadi. Tanya kawan nombor 3, si hang nak minta apa? Dia tengok dua orang dah putih. Saya mau lebih putih daripada dua-dua ni. Jin kata tak boleh. Yang ada cuma putih dengan lebih putih. Lebih pada tu tak ada. Dia kata. Jadilah ni hak mana satu. Ya. Dia pun duk fikir dah nak minta putih tak boleh dah. Dia ni dah putih, dia ni dah lebih putih daripada putih. Aku tak boleh jadi putih. Dia kata lah macam ni bagi mereka jadi hitam balik. Tuan-tuan tengok. Apa tuan-tuan nak kata? Baik, akhirnya di ujung cerita tu tiga-tiga balik asal balik. Wish boleh buat seorang sekali aja. A dah buat dah dia punya permintaan, B dah buat dia punya permintaan, C punya permintaan memusnahkan tiga-tiga sekali. Ni kawan kita jawatan kuasa Masjid Ikan Batu ni, dia cerita kat saya kan, dia kata inilah cerita orang Melayu kan? Inilah cerita dia. Dia tengok kawan tu elok, dia nak lebih pada kawan tu. Tak apalah kalau sekiranya dia usaha perbaiki diri untuk nak lebih daripada kawan tu. Dah. Dia tak perbaiki diri, dia pelingkup kawan tu. Kawan tu hak nak bagus tu jatuh, dia tak naik juga. Tak apa lagi. Kalau dia nak perbaiki diri dia pun tak boleh, dia nak challenge kawan tu pun tak boleh. Habis semua sekali. Biar hang pun tak maju, aku tu kita jadi sama senang. Siapa pun tak sama maju di kalangan kita ni. Bila ada cerita macam tu, kita boleh dengar yang betul. Yang betul. Perangai ni Islam tak suka. Tapi inilah perangai yang dah sebati dalam diri orang-orang kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita tak tahu pasal apa yang kita sakit hati kat satu orang. Kita tak tahu pasal apa. Dia tak pernah main kata apa kat kita. Dia tak pernah fitnah kita. Dia tak pernah mencabul kehormatan diri dan keluarga kita. Dia tak pernah buat apa pun kat kita. Tapi kita hari-hari duk hantam dia. Hari-hari kita hantam dia. Apa masalah kita sebenarnya? Apa masalah kita sebenarnya? Tuhan kata fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada sakit. Fazadahumullahu marada. Tuhan tambah lagi sakit yang ada dalam hati mereka. Bila dia tengok orang ni naik sikit, dia bertambah sakit. Maka akhirnya dia nak binasakan kawan tu. Kawan tu binasa, dia pun tak jadi lebih baik daripada orang yang dia binasakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sifat sama'un yang ada dalam masyarakat membinasakan masyarakat kita. Orang-orang ni semua rosak kerana ada orang jahat. Hak sebenar-benar jahat ni ialah hak duk jarum tadi ni. Ini yang sebenar-benar jahat. Sama'un adalah orang yang tak jahat tetapi kurang cerdik. Dia dengar cakap orang-orang jahat, dia tolong kembangkan apa yang orang-orang jahat cakap. Maka mereka ini dipanggil wa fiikum sama'una lahum. Dan di kalangan kamu ada banyak yang mendengar, yakni terima perkataan mereka itu. Dengar apa yang musuh cakap, terima pakai. Maka akhirnya dia binasa, orang yang ada keliling dia juga sama-sama binasa. Firman Allah, wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat ketahui dengan segala orang yang zalim. Firman Allah, walaqad ibta'ul fitnata min qablu. Sungguh telah menuntut mereka itu akan berbuat fitnah bagi engkau daripada dahulu. Iaitu ketika perang Uhud. Tuhan sebut lagi sekali. Orang hak macam ni, dia kata masa perang Uhud dulu daripada main peranan. Sekira-kira dekat dah dengan nak perang, balik Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik dengan segala kawan-kawannya 300 orang. Turun pi mula tu nampak macam fully support, memang all out nak support Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dah nak perang sangat dah, cabut. Dia tinggal Nabi ketika Nabi sangat memerlukan dia. Ini sudah berlaku di dalam perang Uhud. Maka ini fitnah besar sekali. Jadi melemah hati orang-orang yang tinggal. Dia kata dah jadi satu fitnah besar. Pasal apa?
Bila lari 300 orang, hak tinggal ni berasa lemah semangat. Benda ni sangat-sangatlah berdosa. Perbuatan yang sangat berdosa yang dilakukan oleh orang munafik pada masa itu. Firman Allah, وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ, dan menukar, yakni berpura-pura mereka itu bagi engkau, bagi Nabi, akan segala pekerjaan. Yakni sadar pekerjaan, buat-buat saja, tunjuk zahirnya baik, batinnya sebenarnya nak memberi binasa, ataupun akhirnya akan jadi binasa. Inilah rupa akal orang-orang yang jahat-jahat. Mai tunjuk kata beriman elok, belakang duk gasak, gam duk gasak. Ini perbuatan orang munafik. Firman Allah, hatta ja'al haq wa zahara amrullah wa hum karihun, sehingga datang oleh yang benar, menang perang dan zahir agama Allah, dan mereka itu benci sekalian kemenangan Nabi SAW. Maka masuk mereka itu padanya, yakni pada Islam, zahir saja, kerana takut kepada perang orang Islam. Itu dia. Ni yang kata orang-orang munafik ni siapa? Mereka ni bila tengok Nabi menang perang Uhud, mereka lari 300 orang. Mereka lari dengan harapan biar Nabi hari itu kena pukul teruk, kalau boleh Nabi biar mati terus dalam perang Uhud. Itu tujuan dia. Dan peringkat awal memang nampak dah Nabi SAW sampai jatuh dalam lubang yang digali oleh mereka. Sebelum lari tu korek lubang dulu, nak bagi Nabi jatuh. Memang niat mereka nak biar Uhud ini menjadi kubur Nabi SAW. Lari pula lepas pada korek lubang nak bagi Nabi jatuh tu, lari. Nak hati mereka ni nak tengok Nabi ni biar tersungkuk, biar mati, biar Islam ni terkubur. Tiba-tiba tengok Allah Subhanahu Wa Taala bantu juga orang Islam yang dah teraniaya macam tu. Allah bantu juga, Islam menang juga. Sakit hati ni bukan kepala. Sebab dia nak tu tak dapat, maka sakit hati ni bukan kepala. Pasal melihat Islam dan Nabi SAW menang, walaupun macam tu mereka buat ke Nabi. Firman Allah, wa minhum man yaqul, dan setengah daripada mereka, yakni munafik itu, ialah mereka yang berkata bagi Nabi, i'zan li, izinkan olehmu bagi aku pada tinggal perang Tabuk. Sebahagian daripada mereka ni yang dah buat khianat ke Nabi masa perang Uhud ni, bila mai perang Tabuk, muka tu juga pergi jumpa Nabi, minta excuse tak mau pergi perang. Orang yang sama. Masa perang Uhud turun sama dengan Nabi. Bukan niat nak berperang mati-matian dengan Nabi tak. Masuk pergi tu dengan tujuan memang nak bagi Nabi kena. Dikorek lubang sengak-sengak secara rahsia dengan tujuan nak bagi Nabi jatuh. Lepas tu pula dekat nak perang, mereka pakat lari balik. Muka ni juga bila mai perang Tabuk tak malu pergi tunjuk muka depan Nabi SAW, minta izin untuk tak mau pergi perang dalam perang Tabuk. Muka yang sama juga dia buat kerja yang macam ni. Firman Allah, wala taftinni, dan janganlah engkau fitnah akan daku, iaitu di antaranya yang bernama Jad bin Qais. Sabda Nabi SAW kepada dia, adakah engkau suka pada perang Bani Asfar? Nabi SAW pernah tanya dia ni, Jad bin Qais ni salah seorang munafik, nak pergi turun dalam satu perang nak lawan Bani Asfar. Nabi tanya dia, Nabi kata, maukah kamu pergi perang dengan Bani Asfar? Maka jawab Jad ni, hamba suka sangat dengan perempuan. Dia kata, hamba takut tidak sabang hati hamba jika terlihat perempuan Bani Asfar itu. Kita tengok alasan dia bagi. Nabi ajak pergi perang nak lawan dengan Bani Asfar. Dia kata, saya ni perang tak ada masalah, kalau dengan orang lain okey, tapi dengan Bani Asfar ni saya lemah. Pasal apa? Pasal orang perempuan Bani Asfar ni segak-segak. Saya ni dengan perempuan Bani Asfar ni saya kalah semua. Saya takut saya lagi bila pergi tak jadi perang, saya jadi angau dalam medan perang, lagu tu aja. Itu maksud dia. Alasan yang tak masuk akal dia dibagi ke Nabi. Sebenarnya dia tak mau pergi. Itu isu dia. Isu dia tak mau pergi. Tapi alasan hak dia bagi tu karut. Dia pergi bagi alasan dekat Nabi, saya ni masalah saya lemah bila tengok perempuan Bani Asfar ni. Kalau nak ajak saya pergi perang dengan orang lain okey, tapi kalau nak lawan dengan puak ni saya tak boleh. Saya takut bila pergi lagi saya tengok perempuan dia, saya dah tak boleh perang. Dia pergi kata macam tu dekat Nabi.
Maka dia kata hamba jadi fitnah. Maka Bani Asfar itu ialah segala raja-raja Rom, iaitu Asfar bin Rom bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Bani Asfar ni, mereka ni asal daripada keturunan Rom. Orang bangsawan. Orang bangsawan ni muka tentulah nampak macam dah macam kita lah kita tengok muka orang kaya-kaya, orang susah ni, muka lagu mana tu. Dulu masa dia sebelum kaya nampak lagu lain, bila kaya ni nampak lagu lain. Dia ada ubat kot hidup lumuk, muka dia jadi nampak kan. Ini pula keturunan Rom ni, keturunan raja-raja besar, raja-raja dia panggil Kisra dengan Kaisar, raja-raja Rom, raja-raja Parsi. Memang mereka ni tak biasa mandi pakai ban. Kan mereka bukan macam kita. Kita ni pakai ban lambat orang katuk pintu ayah ya, rojol lanzong lah. Kena nak gagau siput pahit lah, nak gagau sepat benar lah, terlekat apa tangan celah, apa nama kayu pancang lah, apalah. Semua kita berpengalaman tentang benda apa. Anak-anak raja hak duduk di istana pernah pergi mandi pakai ban? Tak pernah mandi pakai ban. Dalam istana tu swimming pool, gambar dolphin lagi dalam swimming pool tu. Ini anak raja-raja, anak orang besar-besar. Rambut ni tak pernah kena air sungai. Rambut ni duk kena sunsoak. Kan? Mana boleh sama dengan kita? Kita mandi parit, mandi sungai, mandi apa, rambut keras macam apa ni? Tak boleh sama. Jadi oleh kerana Bani Asfar ini, mereka ni daripada keturunan raja-raja Rom. So tentulah rupa parah mereka segala-segala. Maka dia ni tadi, Jad bin Qais tadi ni, dia ambil itu sebagai alasan untuk tak pergi perang. Dia kata aku tak boleh tengok ni perempuan-perempuan ni. Kan? Kan? Mereka duk cerita di Indonesia ni, ada perempuan segala. Mereka panggil perempuan Sunda. Saya dah pergi mengurut sekali dekat dia ni, orang Jawa. Jawa betul. Jawa Timur, Jawa mana. Kita pergi nak mengurut badan lenguh, nak pergi mengurut kat dia. Elok kita duduk tidur aja, dia buat keluar satu album bagi. Saya kata ni apa ni? Dia kata tak apalah, ni bos, panggil bos kat kita. Dia kata bos tengoklah sambil saya mengurut. Dan pun buka astagfirullah, ni tutup balik. Gambar apa yang bagi kat aku ni, kata dia. Dia pun tak kenal kita siapa-siapa kan. Gambar apa bagi kat aku ni, kata dia. Ini gambar gadis Sunda pak, dia kata. Engkau kan, kata dia. Dia kata mau diurut, ini mau dilihat, dia kata. Saya kata tak mau, macam ni tak mau. Kan? Ada juga orang macam tu kan. Ini nak cerita, kata ada tempat-tempat orang perempuan ni dia segak-segak. Kan? Jad bin Qais guna alasan perempuan Bani Asfar sebagai penghalang dia untuk nak turun pergi perang sama dengan Nabi SAW. Firman Allah, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah olehmu bahawasanya pada fitnah itu telah jatuh mereka itu dengan ketinggalan Tabuk itu. Dengan kerana excuse hak mereka bagi itu, mereka dapat pelepasan, tak payah pergi perang sama dengan Nabi dalam perang Tabuk. Tuhan tak boleh terima alasan macam ni. Ini alasan Tuhan tak boleh terima. Ini bukan alasan yang syar'i, bukan alasan yang diterima oleh syarak. Begitu. Firman Allah, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan bahawasanya neraka jahanam itu sungguh mengeliling, yakni meliputi dengan mereka itu. Tiada jalan melepas mereka itu daripadanya. Tuhan tutup cakap macam tu aja. Hak jenis duk banyak cerita, banyak cerita tak mau nak pergi tolong Nabi SAW ni, Tuhan kata neraka tu ada keliling depa. Habis, tak mau cakap lah. Firman Allah, in tusibka hasanatun tasu'hum. Dan jika mengena akan dikau oleh kebaikan, yakni seperti menang dan seperti mendapat ghanimah harta rampasan perang, nescaya menjahat ia akan mereka itu. Ni yang kata orang munafik. Kalau sekiranya Nabi ditakdirkan menang, dapat ghanimah, masa inilah mereka nak buat jahat. Dia hidup mengaku kata sebenarnya mereka ada dalam perang, nak minta bahagian sama dan sebagainya. Ini kerja mereka. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Dan jika kena akan dikau oleh musibah, yakni pecah perang, kalah dalam perang, berkata mereka itu, sungguh telah kami ambil kira-kira kerja kami, ketinggalan itu daripada dahulu lagi. Ditakdirkan Nabi pergi perang, mereka tak pergi.
Tiba-tiba Nabi kalah. Mereka hak tak pergi ni kata apa? Mereka kata kami duk tahu dah benda ni nak kalah. Itu sebab kami tak pergi. Ni yang kata orang munafik ni cukup jahat. Begitu. Firman Allah. Wa yatawallau wa hum farihun. Dan berpaling, yakni lari mereka itu daripada engkau. Dan mereka itu, yakni munafik itu, dengan kesukaan kena musibah engkau itu. Orang munafik, bila pun mereka seronok bila tengok Nabi kena musibah. Seronok. Duk tunggu aja. Tunggu kena aja, mulut dandan kata pada muka. Memang macam tu. Duk tunggu aja, bagi kena ya apa-apa. Dia kata, aku duk kata dah, dia ni memang nanti kena ni. Mulut duk tunggu nak hantam aja. Bila Nabi SAW ditakdirkan kalah, dan mulut munafik ni kata apa? Kami tahu dah nak kalah tu pasal kami tak. Allah sebut perangai daripada dalam Quran. Firman Allah, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kata olehmu wahai Muhammad, tiada kena akan kami satu-satu musibah itu, melainkan barang yang telah sorat Allah Ta'ala bagi kami mau kena. Maka ialah Tuhan kami yang menjadikan, dan yang memerintah itu dialah Tuhan yang menolong kami. Itu dia. Allah suruh Nabi Muhammad habaq ke orang Islam. Orang Islam bila pun mulut ni mau duk kata lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan kena kami apa benda pun, melainkan kalau kena memang janji Allah nak kena. Kami tak payah buat apa. Orang Islam kena cakap macam tu. Apa pun hak kena kita, kita kena kata lan yusibana. Benda ni tak akan kena kita. Illa ma kataballahu lana. Melainkan kalau Tuhan dah tentu benda ni nak kena, kena. Hang tak tahu lari tang mana hang tentu kena. Tentu ingat balik sahabat Nabi Sa'id bin Jubair dihukum oleh khalifah zaman dia. Dihukum. Ketika dibawa mai ke depan khalifah, dia lawan, dia tak peduli. Dia lawan. Sampai khalifah ni dah betul-betul nak ingin. Khalifah kata, aku akan pancung kamu. Apa kata Sa'id bin Jubair? Dia kata ayat ni, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Depan khalifah dia jawab dengan petikan ayat Quran. Bila khalifah kata aku pancung kamu, dia terus kata lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan kena apa-apa pun dekat kami, melainkan kalau Allah takdir benda tu kena, baru kena. Saya kata, hang kata aja kata aku nak kena pancung, belum tentu aku kena pancung. Kecuali kalau sagi kena pancung sungguh. Itu bukan kerana hang, tapi kerana ketetapan Allah, aku akan mati kena pancung. Dia tak gendak satu hun pun. Dia kira dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadi pun Allah yang menentukan segala-galanya. Firman Allah, wa'adallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan atas Allah Ta'ala jua, maka hendaklah bertawakal dan bergantung oleh segala orang-orang yang beriman. Itu dia. Allah kata apa pun serah pada Allah. Tentu ingat balik, kita pernah baca mukadimah hadis panjang di Masjid Sungai Rambai. Mungkin saja. Cerita tentang satu orang ahli sihir kepada seorang raja besar. Bila ahli sihir ni dah tua dah, dia pergi jumpa raja. Dia kata dekat raja, aku ni, dia kata dah tua dah, aku boleh mati bila-bila masa. Tolong cari satu orang budak muda awak main dekat aku nak peturun ilmu aku dekat dia. Maka dicari satu orang budak bagus, baik dan sebagainya, buat main, nak suruh jadi anak murid kepada ahli sihir yang pandai ni. Budak ni daripada rumah dia nak pergi rumah ahli sihir, nak pergi belajar sihir ni. Dalam perjalanan dia lalu satu rumah rahib, satu rumah pendeta yang alim dalam kitab samawi. Dalam perjalanan nak pergi belajar sihir, dia drop di rumah kawan ni dulu mengaji. Lepas tu baru pergi belajar sihir. Hari-hari dia buat macam tu. Satu hari dalam perjalanan dia nak pergi, Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk dekat dia. Dia tengok orang pakat duk lari berselerak-tarak sana sini. Rupa-rupanya ada seekor dabah. Dia kata ada seekor menatang apa ke yang kaki banyak melata atas jalan nak bunuh manusia, ada ramai-ramai. Masing-masing pakat lari. Dia bila nampak menatang ni, nampak dabah ni, dia ambil kat batu seketul. Sebelum dia punggai batu tu, dia kata ya Allah, dia kata, kalau sekiranya ilmu yang aku belajar daripada rahib ini ilmu yang sahih, mati kalau menatang ni dengan batu ni, dia kata.
Dia ambil batu kecil aja, dia punggul, kedebuk kena, jatuh mati binatang. Dengan kerana tu dia yakin bahawa ilmu hak dia mengaji, kitab samawi ni, hak ni betul. Hak sihir ni tak betul. Dia pergi jumpa Tok Guru dia. Dia cerita apa yang jadi. Tok Guru dia kata kat dia, kalau macam tu, ilmu yang Allah bagi dekat kamu lebih baik daripada aku lagi. Tapi aku nak pesan dekat kamu satu benda. Kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang cukup besar. Kamu kena tahan dengan ujian itu. Dan yang kedua, aku nak pesan dekat kamu, jangan sekali-kali cerita aku guru kamu. Dia pesan. Budak ni pun kata tak apa. Tak lama lepas tu, budak ni sudah jadi masyhur. Dia boleh mengubat orang. Mai dekat dia penyakit sopak pun dengan izin Allah baik. Mai dekat dia penyakit kusta, penyakit apa pun, mai dekat dia izin Allah, semua baik belakang. Maka cerita kehandalan dia ni sampai ke istana raja. Dengar kepada menteri raja yang buta mata. Menteri ni mai jumpa dia sapu mata menteri tu. Dengan izin Allah mata tu celeng. Menteri tu punya seronok. Menteri tu kata bagus, dia kata dah, yang bagi kesembuhan dekat kamu ni Allah. Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu dan Tuhan semua orang. Bukan aku yang bagi kesembuhan. Kamu kena beriman dengan Allah Tuhan aku. Menteri ni pun beriman dengan Allah. Menteri ni bila pergi di istana raja, raja tengok dia ni nampak spotlight bagus balik. Maka menteri raja kata dekat dia ni, hal mata ni. Dia kata, aku sudah pergi berubat, ada satu orang. Raja panggil main. Nak jumpa dengan budak ni. Bila sampai depan raja, raja tanya dia, mana kamu belajar ilmu ni semua sehingga kamu ada keupayaan, kebolehan yang begini hebat? Budak ni kata tak ada. Ini bukan keupayaan dan kebolehan aku. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bagi semua ni. Raja terkejut. Raja kata, ada Tuhan lain selain pada aku? Budak ni kata ada. Tuhan tu Allah. Dia Tuhan aku. Bahkan dia Tuhan kamu. Dia Tuhan semua benda yang tu ada. Raja tak boleh terima benda ni. Pasal dia menganggap dia Tuhan dalam dunia ni. Rangkah kepada hadis yang panjang tu, last sekali Raja suruh bunuh budak ni. Raja suruh bunuh budak ni. Dibawa dia ni pergi atas gunung. Naik atas gunung nak tolak bagi jatuh. Tak ada nak tolak, gunung bergegang. Orang hak awak dia naik pekat jatuh, dia balik nyong-nyong balik ke rumah, tak jadi apa. Tuhan sudah sampai masa. Sudah sampai masa bagi Tuhan nak tunjuk, kata Tuhan Maha Berkuasa. Sampai masa. Benda hak tak logik diakai berlaku. Bawa naik ni, pengawal-pengawal raja bawa naik atas bukit nak tolak dia jatuh gaung. Tak ada nak bertindak atas dia dengan kehendak Allah. Bukit gunung tu bergegang, berguling jatuh habis. Pengawal hak bawa dia ni, dia tak ada apa. Turun balik di istana raja. Raja kata, mana pergi orang yang bawa hang? Dia kata, apa nak buat nasib daripada tu. Raja kata dekat pengawal lain pula, bawa dia pergi tengah laut, lempar tengah laut. Buat lagu siluncai. Terjun dengan labu apa ni, bawa pergi. Bawa pergi sampai tengah laut, tak ada nak buang dia dalam laut, perahu tu karam. Habis pakat mati lemah, dia lagu duk kuat kupu-kupu balik mai ke darat. Dia apa? Nak jadi selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Tuhan dia bila dia nak tunjuk, jadi belaka. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini satu benda yang kita kena percaya. Tuhan ni bila sampai masa dia nak tolong, dia tolong. Siapa pun tak boleh nak halang pertolongan Tuhan. Ini aja. It's a matter of time. Bila Allah nak tolong orang Islam ni. Budak ni Allah tolong. Sampai tengah laut, karam, mati habis orang bawa dia boleh berenang balik mai ke darat, pergi cari raja balik. Raja kata kacau budak ni. Dia kata, tuanku, dia kata kalau betul tuanku bermaksud nak bunuh saya bagi tahu cara dia mudah aja. Tuanku bawa saya di tengah satu padang luas. Panggil rakyat negeri ni semua kena mai berimpun. Seorang pun tak boleh kecuali, semua kena mai berimpun tengok saya nak dibunuh. Tuanku ambil satu anak panah, sebut Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, panah saya akan mati. Dia kata. Raja ni dia tak fikir apa dah, janji hang mau pergi, aku tak suka tengok muka hang. Panggil semua orang berimpun, semua buat macam tu, Bismillahirrabbilghulam, cup anak panah pergi, kena mati dia. Mati dengan kehendak Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apa jadi kepada orang yang tengok? Masing-masing bila tengok benda ni, mereka kata amanna bi rabbil ula. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Habis satu negeri beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita ambil pengajaran benda ni. Nah, kesimpulan pada ayat kita baca ni, kita ambil satu pengajaran bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala dia suruh kita orang Islam usaha tingkatkan diri kita, tingkatkan amalan, tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan akhlak, tingkatkan ilmu, tingkatkan apa yang Tuhan suruh kita tingkatkan. Lepas daripada tu, falyatawakkalul mu'minun, bertawakal kepada Allah. Orang yang beriman bertawakal pada Allah, Allah tolong kita insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Kata olehmu, tiada kami menanti dengan kami itu melainkan salah satu daripada dua kebajikan, iaitu menang ataupun mati syahid. Ini slogan orang yang beriman. Slogan orang yang beriman bila dia turun perang, dua je. Wa imma menang, wa imma mati syahid. Tidak ada istilah kalah dalam diri orang Islam, tak ada. Wa imma menang dalam perang ni, wa imma syahid. Syahid bukan kalah, menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mata nampak macam kalah. Nah, mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Farah dan surat Nas. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa illa اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.